Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini merupakan hari ke-10 Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 2 dilaksanakan. Hari ini seperti biasa PDRM melaporkan mengenai kepatuhan rakyat kepada perintah yang dikeluarkan. Kadar pematuhan arahan PKP setakat ini adalah di sekitar 97% juga. PDRM bersama ATM telah mengadakan sebanyak 775 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 508,605 kenderaan. Sebanyak 38,854 pemeriksaan mengejut telah pun diadakan di seluruh negara dan sebanyak 5,538 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menahan seramai 666 individu kerana engkar arahan PKP, di mana 392 individu dikenakan kompaun RM1,000 dan sebanyak 263 individu direman dan 11 individu dijamin polis. Jumlah tangkapan engkar PKP daripada 18 Mac hingga 9 April 2020 adalah seramai 7,479. Seperti yang diumumkan semalam bahawa Jabatan Pengangkutan Jalan Raya ataupun JPJ akan membantu PDRM dan ATM di dalam melaksanakan sekatan jalan raya. PDRM selepas ini akan membuat penambahan sekatan dan jalan raya dan rondaan di seluruh negara. Hasil daripada kerjasama baru bersama dengan JPJ, sekatan jalan raya akan ditambahkan lagi dan PDRM juga boleh menambahkan rondaan, pemeriksaan mengejut dan sebagainya. Dari segi operasi sanitasi awam di bawah KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sejak 30 Mac 2020 mereka telah pun melakukan 1,125 operasi sanitasi di 83 zon, termasuk 24 zon merah dan 15 zon kuning. Semalam, sebanyak 171 operasi sanitasi meliputi 51 zon di 12 negeri, termasuk 43 kawasan di Johor dan 39 kawasan di Kuala Lumpur. Kawasan yang turut dinyah cemar adalah 773 bangunan kerajaan, 496 tempat awam, 422 pusat perniagaan dan 100 pasaraya. Semalam, sebanyak 4 PPR telah dinyah cemar, menjadikan jumlah keseluruhan PPR yang dinyah cemar adalah 34 PPR dan melibatkan 34,295 unit rumah. Mengenai pusat kuarantin, setakat 9 April 2020, sebanyak 146 pusat kuarantin telah pun beroperasi, iaitu ada lagi tambahan, di mana 10,328 individu telah menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 612 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan dikuarantin secara wajib. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kes yang melibatkan berita palsu ini diambil tindakan oleh kerajaan, tetapi masih ramai yang terlibat di dalam
menyebarkan berita palsu ini. Sehingga semalam 10 April, PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun SKMM telah membuka 207 kertas siasatan berkaitan berita palsu COVID-19 ini. Daripada jumlah tersebut, 23 kes telah didakwa di mahkamah. Jadi semalam kita lihat viral di dalam media sosial, ada seorang individu yang saya kira tidak tanggungjawab telah menyebarkan berita palsu dengan menular satu video tentang rempuhan di Tambak Johor. Seolah-olah rakyat Malaysia balik serentak dengan begitu ramai di Tambak Johor, sehingga berlaku satu keadaan yang panik atau keadaan yang tidak terurus di tembok Johor. Pihak Jabatan Immigration telah pun menafikan dan menjelaskan bahawa rakaman video tersebut adalah suasana latihan pencegahan kebakaran oleh Jabatan Bomba yang telah pun dilaksanakan pada 18 Disember 2018. Pihak polis, pihak kerajaan, pihak polis, pihak SKMM memandang serius kepada perkara seperti ini. Kerana perkara seperti ini telah pun menyebabkan perasaan bimbang di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya warga di Johor Bahru yang bimbang tentang kemasukan beramai-ramai seperti ini. Saya dimaklumkan bahawa pihak polis telah pun mengenal pasti mereka yang terlibat dan tindakan undang-undang akan diambil kepada mereka yang terlibat ini. Perlu saya ingatkan, tidak ada siapa yang terkecuali dan lebih tinggi daripada undang-undang. Jadi sesiapa saja yang terlibat di dalam kes seperti penyebaran berita palsu ini tidak akan terlepas begitu saja walau apa kedudukan mereka sekalipun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya amat berharap, saya menyeru kepada semua, cukuplah, hentikanlah penyebaran berita palsu kerana ianya tidak membantu rakyat dan juga kerajaan di dalam kita nak menangani isu ataupun krisis COVID-19 ini. Jadi terima kasih, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya seru kepada tuan-tuan dan puan-puan, patuhi undang-undang, terus kekal di rumah bagi memastikan keselamatan diri dan juga keluarga kita. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan? Kalau dilihat jumlah tangkapan mereka yang ingkar PKP ni masih banyak, lebih 500-600. Jadi adakah kerajaan akan meningkatkan lagi, terutamanya rondaan di kawasan kampung-kampung atau menggunakan tenaga rela pula untuk memastikan mereka ni patuh PKP? Sekarang ni memang tenaga rela dan sebagainya digunakan. Kalau kita lihat dari segi pemeriksaan kenderaan pun banyak, ada kemungkinan, ada mungkin, saya tidak tahu, tidak pasti, kemungkinan juga kompaun 1,000 itu terlalu rendah. Mungkin. Kalau kita lihat di luar negara, di Singapura misalnya, mulai 17 April semalam, mulai 17 April ini, ya, 17 April, hukuman pesalah pertama adalah 10,000 Singapura dolar, kesalahan kedua 20,000 Singapura dolar. Di Korea Selatan, kesalahan pertama sekalipun 35,000 ringgit Malaysia. Begitu juga di negara-negara lain. Di Indonesia pun, tak silap saya, 300 juta rupiah. Jadi hukumannya adalah besar dari segi yang ditetapkan adalah tinggi, iaitu melebihi daripada 10,000. Cuma Malaysia masih setakat ini masih lagi 1,000. Mungkin kita nak minta mungkin pihak Kementerian Kesihatan
berbincang dengan pihak peguam negara, mungkin kalau perlu, mungkin kita boleh naikkan lagi denda ataupun kompaun yang boleh dikenakan. Dari segi penjara pun mungkin boleh ditambah dan sebagainya, supaya ini boleh dianggap, boleh dijadikan sebagai deterrent ataupun memastikan tidak ada lagi, mungkin ada ketakutan daripada rakyat supaya tidak melakukan keingkaran kepada perintah PKP ini. Terusnya. Datuk Seri, kalau PKP dilanjutkan, ada tak kelonggaran kepada ibu bapa untuk ambil anak mereka yang masih berada di kampus? Kalau setakat ini SOP yang lama masih dikekalkan. Ya, kita masih kekal dengan SOP yang lama. Bermakna bagi pelajar-pelajar di kolej ataupun universiti, setakat ini kita kata SOP yang lama, iaitu mereka masih lagi perlu kekal di kampus ataupun kolej mereka, kediaman mereka, dan makanan seperti biasa akan diteruskan. Datuk Seri, beberapa hari lepas kita ada dengar mengenai kekecewaan petugas barisan hadapan kita, terutamanya doktor, terhadap golongan yang digelarkan mereka sebagai golongan elit ataupun kluster dari kayangan. Ini mereka yang baru pulang daripada luar negara yang sepatutnya menjalani proses kuarantin wajib. Ada di antara kalangan doktor kita, petugas kesihatan kita yang dicaci, dimaki, dilemparkan dengan kata-kata nista, kata-kata kesat, malah ada yang digelar anjing. So sebenarnya mungkin bagaimana kerajaan melihat perkara ini? Adakah tindakan boleh diambil terhadap mereka yang tidak memberikan kerjasama kepada petugas kesihatan, mungkin daripada segi tindakan undang-undang atau bagaimana? Saya harap ini kesedaran sendirilah. Ya, kerana COVID-19 tidak kenal dari kayangan ataupun daripada bumi. Ya, mereka tak kenal siapa. Tak ada siapa yang boleh dibezakan oleh COVID-19 ini. Ya, walaupun kaya raya pun akan tidak terkecuali daripada dijangkiti oleh COVID-19. Walaupun dari segi undang-undang, saya percaya mungkin ada, iaitu yang menghalang penjawat awam untuk menjalankan tugas masing-masing. Saya percaya mungkin perkara ini boleh digunakan, dan saya haraplah mereka yang berkedudukan tinggi itu sepatutnya lebih bertamadun daripada orang lain. Jadi saya harap berikanlah kerjasama kepada petugas-petugas frontliners ini, terutamanya doktor, nurses dan sebagainya yang terlibat. Kerana seperti saya katakan, kedudukan yang tinggi tidak menjamin mereka terselamat daripada COVID-19. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.